Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera serta sentiasa dilindungi, dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Siri ini masih mengupas fungsi mengarah bagi keselamatan kerja pembina. Fokusnya adalah aspek berkaitan bimbingan. Sebagaimana dinyatakan di dalam siri terdahulu, cabaran sebenar menguruskan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ialah menguruskan manusia. Cabaran tersebut disebabkan kepelbagaian latar belakang pendidikan, sikap, tingkah laku, budaya kerja dan sebagainya. Sekiranya tidak ditangani secara berhemah, ia akan menjejaskan kecekapan dan keberkesanan perancangan serta pengaturan pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Selain perlu diberi arahan yang jelas, orang bawahan dan pekerja juga perlu dipimpin, didorong dan dibimbing. Secara umumnya, bimbingan melibatkan proses meningkatkan kesedaran diri orang bawahan atau pekerja mengenai sikap dan tingkah laku serta keperluan dan pilihan bagi mereka meningkatkan prestasi. Melaluinya, isu berkaitan orang bawahan atau pekerja yang bermasalah dapat ditangani dengan segera sebelum ia menjadi lebih rumit. Bimbingan perlu diberi kepada orang bawahan atau pekerja walaupun mereka mempunyai kemahiran dan keupayaan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. Tetapi disebabkan faktor-faktor tertentu, mereka kerap bergelut dengan keyakinan diri, tumpuan dan motivasi yang mengakibatkan mereka gagal mencapai prestasi terbaik yang sepatutnya. Lazimnya, prestasi orang bawahan atau pekerja terjejas disebabkan oleh 3 faktor utama, iaitu kemahiran dan kebolehan ataupun aptitude, sikap ataupun attitude pada diri sendiri dan juga faktor luaran. Antara langkah umum yang perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan program bimbingan di tempat kerja ialah dengan menetapkan matlamat atau hala tuju yang jelas. Wujudkan budaya memberi dan menerima maklum balas secara positif dan konstruktif. Pupuk keyakinan diri di kalangan orang bawahan atau pekerja. Pihak atasan terbuka kepada idea orang bawahan atau pekerja. Tanya pendapat dan pandangan orang bawahan atau pekerja. Galakkan orang bawahan atau pekerja untuk belajar daripada rakan-rakan ataupun orang lain. Dorong orang bawahan atau pekerja melakukan yang terbaik mengikut kemampuan mereka. Bertolak ansur dengan kegagalan orang bawahan atau pekerja. Jangan buat kerja orang bawahan atau pekerja untuk mereka, tetapi bimbing ataupun dorong ataupun tunjuk ajar mereka bagaimana melakukannya. Kendalikan bimbingan secara peribadi dan berterusan. Terapkan kaedah komunikasi berhemah dan berkesan. Bagi mengendalikan sesi bimbingan secara berkesan, mulakan dengan menaksir dan menilai prestasi semasa orang bawahan atau pekerja secara menyeluruh. Dekati orang bawahan atau pekerja bermasalah secara peribadi. Berdialog dengan orang bawahan atau pekerja bermasalah bagi menarpasti dan menentukan isu sebenar yang dihadapi oleh mereka. Terangkan kepada orang bawahan atau pekerja mengapa mereka perlu berubah. Bincangkan dan tentukan halangan yang bakal dihadapi semasa mereka berusaha untuk berubah. Kendalikan sumbangsaran bagi menarpasti dan menentukan langkah atau tindakan yang perlu diambil untuk berubah. Galakkan dan tanya orang bawahan atau pekerja pendapat mereka mengenai cadangan yang dikemukakan. Cari titik persamaan, rumus dan capai pertujuan bersama. Rangka dan tetapkan matlamat yang dipersetujui dengan menggunakan prinsip SMART. S. Spesifik. Jelaskan isu yang dihadapi secara bersama dan gariskan langkah yang perlu diambil. M. Measurable. Tentukan petunjuk prestasi utama bagi memantau dan menilai kemajuan yang perlu dicapai. A. Achievable. Pastikan matlamat yang ditetapkan mampu dicapai berdasarkan kemampuan orang bawahan atau pekerja berkenaan. R. Relevant. Pastikan orang bawahan atau pekerja jelas dan faham kaitan langkah yang dicadangkan dengan peningkatan prestasi mereka. T.
time bound. Tetapkan tempoh masa untuk orang bawahan atau pekerja mencapai KPI yang dipersetujui. Rangka dan bangunkan pelan tindakan bersama dengan orang bawahan atau pekerja. Pantau pelaksanaan pelan tindakan dan prestasi orang bawahan atau pekerja. Puji, galakkan dan kukuhkan pencapaian positif orang bawahan atau pekerja. Tegur dan perbetulkan kesilapan atau kelemahan orang bawahan atau pekerja. Lakukan pemantauan secara berterusan. Taksir dan nilai prestasi semasa orang bawahan atau pekerja dari masa ke semasa. Semak dan kaji semula pelan tindakan sekiranya perlu. Raikan kejayaan orang bawahan atau pekerja yang mencapai KPI yang ditetapkan. Teruskan pemantauan secara berterusan. Tetapkan KPI seterusnya jika perlu. Sekian untuk kali ini. Perkongsian mengenai fungsi mengarah keselamatan kerja pembinaan. Semoga perkongsian ringkas yang dibuat dapat memberikan sedikit pencerahan bagaimana fungsi tersebut perlu dilakukan secara teratur dan berkesan. Sehingga berjumpa lagi di siri akan datang berkaitan fungsi mengawal keselamatan kerja pembinaan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.